Adakah anda rasa tadi yang berdiri ramai tu? Bayangkan tempat yang Cik Ali jumpa tu adalah rumah-rumah kedai yang sedang nak dibina lah. Ada yang baru nak dicat, ada baru nak mungkin dicantikkan. Masih belum ada orang, belum ada orang berniaga, tapi dia nampak ramai orang-orang tempatan ni, warga tempatan berdiri sepanjang-panjangnya. Datang seorang lelaki, katanya seorang lelaki Thai tua, dan halau dia lah. Dia shu. Macam itulah. Jadi adakah yang dia nampak tu benar-benar orang, manusia, ataupun roh-roh mereka yang terlibat ataupun ialah menjadi mangsa bencana tsunami tahun 2004 di kawasan Phuket. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya di Ria 897 FM, dan inilah kisah pengalaman yang cukup menakutkan. Berikut ini adalah kisah tentang pengalaman pendengar kita yang telah pun pergi bercuti di seberang tambak, dan beliau memandu dan singgah di salah sebuah stesen pam minyak. Dan ini dalam perjalanan nak naik ke Kuala Lumpur. Kisah yang diceritakan oleh teman kita, namanya siapa ni? Rauda berkongsi pengalaman. Rauda dan teman sahabatnya, iaitu Filza. Rauda dan Filza berkongsi pengalaman menaiki kenderaan sampai stesen pam minyak. Apa yang berlaku? Ini yang berlaku. Katanya, Casey, nama saya Rauda dan juga teman saya Filza telah pun naik ke Kuala Lumpur lah. Dan inilah pertama kali saya bersama dengan teman saya Filza naik ke Kuala Lumpur, dan pertama kali juga saya dengan dia akan bergili-gili memandu, sebab teman saya Filza ni baru lulus ujian memandu. Jadi bila sampai dekat salah satu stesen pam minyak ni lah, dekat Lebuh Raya Utara Selatan, saya pun masuk ke dalam, isi minyak. Teman saya nak ke tandas, saya pula nak pergi bayar duit dan kemudian nak beli barang lah di kedai di stesen pam minyak yang disebutkan. Waktu itu sekitar pukul 1 lebih pagi. Setelah saya beli barang di kedai, dah bayar semua duit, saya keluar dari kedai, saya jalan ke arah kenderaan saya. Sekeliling saya tak ada kereta lain, hanya kenderaan saya seorang. Jadi saya ada nampak Filza masuk dalam kenderaan. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM, Filza dah duduk di hadapan kenderaan. Kata Rauda, saya pun masuk. Saya masuk, buka pintu, hidupkan enjin, keluar dari kawasan itu. Jadi bila keluar memandu tu, saya rasakan macam sesuatu yang tak kena. Zah, kau kenapa kau senyap je? Kau okey tak? Kau baring dululah, baring. Jadi teman saya ni baring, tarik kerusinya ke belakang. Dia boleh baring di tepi saya. Saya sedang memandu, kata Rauda. Sesaat kemudian dapat panggilan teman saya telefon. Hello? Dah, kau kat mana? Aku keluar kau dah tak ada. Saya tekan brake, Casey. Nasib baik belakang saya tak ada kenderaan. Terus saya masuk road shoulder. Terperanjat saya dibuatnya. Yang hairan, bila saya toleh, walaupun benda tu di tepi saya, bila dia hilang saya langsung tak perasan. Kata Rauda, betul, Casey, dia dalam kenderaan saya boleh nampak, tapi bila dia hilang, saya tak perasan yang dia hilang dari pandangan. Bila masa dia pergi pun tak tahu. Tapi yang menakutkan, kerusi yang tadi dia buat baring, memang kerusi itu ke belakang dibaringkan. Agak jauh, Casey, destinasinya. Jadi saya dah tak tahu nak buat apa, sebab kalau nak U-turn, saya tak tahu ke mana nak jalan. Jarak saya dah pandu tu lebih kurang, saya rasa tu dah hampir-hampir nak masuk 1 kilometer. Terpaksalah teman saya ni minta tolong seorang pump attendant yang ada di sana, seorang lelaki lah, abang Malaysia ni, tolong tunggang motor katanya motor kapcainya, dan menghantar teman saya Filza sampailah tempat saya berhenti tu. Dia gunakan bahu jalan, dia hantar di sana, kemudian dia turunkan teman saya. Kami pun bayar dia lah RM10 Malaysia. Kemudian ucapkan terima kasih. Dia patah balik gunakan road shoulder yang sama arah, Casey, melawan arah pergerakan trafik sampai kembali ke tempat stesen pam minyak. Saya memang takut. Bila Filza masuk, saya ceritakan, dia terperanjat. Itulah satu-satunya pengalaman gangguan yang saya hadapi ketika saya pergi ke seberang tambak dalam perjalanan nak naik ke Kuala Lumpur bersama dengan sahabat saya. Saudara, kisah-kisah yang